Okay, selesai chapter 1 kita, kita pergi kepada chapter 2. Okay, so chapter 2. Chapter 2 ada 3 main subtopics. Okay, kalau kamu tengok video dekat YouTube saya ataupun dekat Unit Maths, dekat YouTube Unit Maths, kamu akan tengok chapter 1 ada 1.3. Okay, ada subtopik 1.3 tapi subtopik 1.3 tu dah dibawa masuk kepada chapter 2. Okay, so tak benda yang sama je, cuma dia dibawa ke chapter 2. So kita akan belajar sekali lah dekat chapter 2. So chapter 2 masih lagi sama, kita ada 3 main subtopics which is you are going to learn about equations. Equation apa? Index equation, surd equation, log equations. Okay, 3 equation ni kamu dah biasa dah masa XPM. So sekarang kita nak recapkan balik je lagi, bagi refresh sikit minda kamu tentang equations ni. Siapa yang macam tak confident nak buat, tak apa, kita akan still belajar daripada basic. Okay, so second you are going to learn inequalities which is you are going to learn linear, quadratic, rational inequalities and you are going to learn about table of sign. Okay, yang SEM 3 saya tahu dah belajar dah pasal table of sign. So kita refreshkan lagi untuk inequalities and then kamu akan belajar absolute values lah. Okay, so absolute values ni akan ada banyak which is akan ada absolute values equations, ada absolute values inequalities, ada satu absolute values, ada dua absolute values. Okay, so chapter 2 ni chapter yang panjang sebenarnya. Tapi tak apa, kita boleh habiskan. Alright. Okay, so first thing first. Kamu salin lah dulu dekat dalam test pad ke apa-apa yang kamu ada lah. Buku ke. Sebab saya tahu lah kamu tak print lagi. Esok boleh print. Okay, so chapter 2 kita start dengan equations which is ada 6 learning outcomes dekat situ. So first, express the rules of indices. Okay, so kalau kat sini saya dah gabungkan ke semuanya, semua formula untuk indices dengan log. Kalau kamu nak refer boleh terus refer dekat sini. Ini semua ialah properties of indices, surds and log. So first learning outcome you are going to learn, you are going to express the rules of indices which is the whole thing kat sini lah. And then the second kita akan belajar explain the meaning of a surd and its conjugate. Okay, semua benda dekat sini lah. Perform algebraic operation on surds, okay. And then kita akan tengok pasal log, express the law of logarithm which is semua yang di sini. Change the base, properties yang nombor 8. And last kali we are going to find equation involving indices, surd and log. So apa yang kamu dah belajar dalam properties tu kita akan apply dalam bentuk equation. Okay. Kita terus pergi kepada indices dahulu, ini dulu. So semua orang dah biasa dah saya rasa dengan properties of indices. Okay, kalau tak biasa tengok balik, saya takkanlah, saya boleh explain satu-satu kat kamu, jangan risau, kita ada banyak masa. Okay, so first learning outcome kita indices, rules of indices. So AM darab AN is equals to AM plus N. Sorry sekejap ya, bagi saya 1 minit. Okay. Okay, contoh. Let's say if you have 5 square times 5 to the power of 3. So kita akan dapat 5 to the power of 2 plus 3 which is 5 to the power of 5. Okay, very simple. So second properties, if you have 2 to the power of 3 divided by 2 to the power of 2 which is kalau darab, kalau bahagi dia akan jadi tolak 2 to the power of 1. Okay, properties yang ketiga, AM to the power of N. Ini pun ramai yang confused, ramai yang macam terlupa. If you have 3 squared, 3 to the power of 2 to the power of 3, apa yang kita buat ialah kita darabkan kita punya power. So you are going to have 3 to the power of 6 dekat situ. Properties yang keempat pun sama juga, ramai yang akan confused ataupun tak ingat ataupun tak tahu. Tentu kamu ada power yang sama, 2 to the power of 3 multiply by 5 to the power of 3, kita boleh gabungkan dia 2 darab 5 power 3. Okay, samalah dengan yang bawah ni. Five square over 3 square. Okay, kita boleh pisahkan dia. Right. So simple, very simple. Kalau kamu dah tahu, bagus, jangan risau. Sekarang je kita macam senang ya saya.
Yang untuk nombor 4 tu maksudnya lepas disambung masuk dalam satu bracket, jadi dalam tu boleh terus berdarab. Okay, ya, dia akan jadi 10 power 3. Okay, Miss. Tidak. Alright. Okay. So, seterusnya kita pergi kepada example. Okay. So, kita dah belajar properties, kita belajar pula example kita apply kan. So, first we have base yang sama, 3, 3, 3. So, base yang sama, kita teruslah boleh apply properties kita. So, kita tengok yang atas, darab. So, power ialah tambah. 3, 5 plus 6. Okay, bawah base sama, so dia bahagi, dia akan jadi tolak 4. So, kita ada 3 to the power of 7. Okay, alright, next. 18 bahagi 3, boleh simplify, which is kita ada 6. Okay, 18 divided by 3, we have 6. X to the power of 2 divided by X to the power of 4. So, power dia tolak, dia akan jadi X to the power of negative 2. Y to the power of 4. Okay, 5 minus 1. Indices biasanya kita tak tinggal dalam negatif kita mesti tinggalkan dalam bentuk simplify. So, kamu akan dapat 6y to the power of 4 over x squared. Okay, by using the properties yang di sini. A negative m is equals to 1 over a to the power of m. Okay. Seterusnya. Okay. Without using calculator. Bila dia kata without using calculator tu maksudnya kena ada jalan kerja lah. Okay, kena ada jalan kerja. So apa jalan kerjanya? Dia nak kamu apply properties of indices lah di sini. So what we have to do is, dekat sini 9 can be written as 3 squared. Okay, 3 squared ialah 9. So 3 squared to the power of negative 3 over 2. Okay, ini benda yang sama lah. Okay. So, apa yang kita buat? Kita apply rules yang nombor 3, which is power dia kita darab. So, negative 3 over 2 multiply by 2, we get 3 to the power of negative 3, which is you have 1 over 27. Okay, bila soalan kata without using calculator, apa yang dia nak tengok ialah dia nak tengok inilah. Okay, alright. So, next. Yang ni kamu cubalah buat sendiri. Boleh ke? Ini cuba buat sendiri. Kita tengok soalan C. 0.04 to the power of negative 3 over 4. 3 over 2. 0.04 is 4 over 100 to the power of negative 3 over 2. Okay, 4 over 100 we can change to 2 squared over 10 squared, which is masih lagi sama power negative 3 over 2. Okay, so apply tadi rules yang terakhir ini, number 5. So kamu akan dapat 2 to the power of negative 3 over 10 to the power of negative 3. So kita simplifikan, kita akan dapat 2 over 10 to the power of negative 3. So kamu dapat 1 over 5 to the power of negative 3, and last kali jawapan akhir ialah 1/25. Okay. Nampak simple je. Tapi sebab dia kata without using calculator, semua jalan kira ni kena tunjuk lah. Okay. So that is how we use indices properties. Okay, tapi tu senang je lah. Kita tengok pula yang susah sikit, which is ini antara soalan HOTS lah. HOTS kat sini bukan soalan HOTS bukan soalan hot. Soalan HOTS. High order thinking skill. Bukan soalan yang selalu keluar. Okay, kita cuba soalan A. So, key dia ialah untuk cari base yang sama lah. Which is A dengan A, B dengan B. So, here we have A here, we have A here. So, apa yang kita akan buat? Kita gabungkan dulu. We have A power, A to the power of 2, power 3. So, kita kena darabkan jadi A to the power of 6. B to the power negative 9. Okay, darab dengan yang sebelah. Ini kalau darab atas, bawah darab bawah. X negative 2, B negative 1. Saya harap tak ada yang tertidur dengan saya cakap ni. Right. So ini power by 3, we have X negative 3, Y to the power of 6. A to the power of 3 over 2, Y power 1 over 3.
Okay, so cari pasangan dia A6 dengan A3/2. So tolak akan dapat A9/2. B -9 darab dengan B -1, so power dia kita boleh tambah, so -9 tambah -1 jadilah B power -10 X -2. Sorry. So X -2 kawan dengan X -3 di bawah bahagi. Miss. Ya saya. Boleh tanya macam mana yang apa ni X yang di kat bawah tu kan -1 dia boleh tiba-tiba jadi P -3? Okay. So di sini ialah X -1 power dengan 3. Okay, contohlah kalau saya ada X -1 power 3. Okay, nampak X -3. Alright. So kat mana saya tadi? X -2 bahagi -3 tinggallah 1. Betul ke? -2 tolak -3. -2 tolak -3 ialah -2 tambah 3. So jadi power 1 lah. Okay. Dan yang terakhir ialah Y6 darab dengan Y 1/3. So powernya tambah. Terdapat Y power 19/3. Okay. So simplify kan? Sebenarnya dah boleh dapat final answer dah, tapi kita nak bagi cantik sikit, kita turunkanlah B kita tu ke bawah. So B power 10, Y power 19/3. Warna-warni. Okay. Alright. Boleh Okay ke semua orang? Okay? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Okey, ba. Okay, Miss. Okay, last kali kita cuba sikit lah yang ini. Sebenarnya bukan ini yang hot, ini yang hot. Silap pula. Yang ni hot. Okay, tenung dulu. Tenung soalan apa yang kita nak buat ni. Two n, 2n plus 4. Okay, so apa yang kita akan buat ialah first kali ini 2 to the power of 2n plus 4. So power dia tambah, kita boleh tukar menjadi 2n darab dengan 2 power 4. Sekejap, kenapa besar sangat ni? 2 to the power of 2n darab dengan 2 to the power of 4. Okay, hijau. Minus 24. Sama juga dekat sini 2 to n minus 1, which is kalau kita tulis balik dia akan dapat 2 to n minus 2. Okay, kamu darab masuk 2n darab dengan negatif 2 darab negatif 1 dapat 2n minus 2, which is kita simplifikan dekat sini kita dapat 2 2n darab dengan 2 negatif 2. Biru-biru. Inilah. Okay. So simplifikan yang di bawah pula bahagi dengan 10 2n power 2. Okay. Betul ke? Betul. Ataupun kalau kita simplifikan dekat sini dia akan jadi power 2n lah. Okay. So apa yang kamu nampak dekat sini ada 2n, dekat sini ada 2n, dekat sini ada 2n. Okay, jangan cancelkan terus macam ini. Tidak, dalam mathematics tak boleh macam tu. 2 tolak 4 bahagi dengan 2, kita bukan boleh cancel satu-satu macam tu. Okay, apa yang kita buat ialah kita factorizekan dulu. So kita kena factorizekan 2 to the power of 2n. So yang tinggal dekat sini ialah 2 to the power of 4 minus 24. Di sini kita keluarkan jadinya tinggal 1. So tinggallah 2 negatif 2. 10 2 to the power of 2n. Jadi ini boleh cancel. Okay, ingat factorize dulu baru cancel, bukan terus cancel Ini basic mathematics. So jawapan akhirnya ialah
2 to the power of 4. Sekejap, saya pula yang pening kat mana ni? Miss, yang 24 tu bukan boleh simplify lagi kah? Boleh? Boleh simplify. So 2 to the power of 4 yang di atas jadi, kejap, kenapa saya macam pelik pula dengan jawapan dia ni? So yang di atas kalau kita guna calculator kita dapat 10, betul? 10. Yang di bawah akan jadi 10 juga. Jadi jawapan akhirnya akan jadi 1 dekat situ. Okay. Okay, betul lah tu. Okay, yang ni kamu kira guna calculator kita dapat 10. Bahagi dengan 10 dapatlah jawapan dia 1. Okay, alright. Sorry lah confuse sikit. Dah malam saya macam tak bangun pula otak saya. Okay, alright. Okay ke semua orang? Okay, ya. Siapa tu? Miss, Ah. yang Okay, tu Miss. example 2C kan, dia punya final answer bukan 125 kah? Example 2. Example 2C, 100. 25. 125, betul lah, 5 power 3. Betul, thank you. Alright, 125 kan kat sini? 1 per 125. 125. Okay, alright. Satu, tidak 1 per 1 kan, dia terus 125 je. Ya. 1 per 5, power negatif 3. Ya, 125. Okay, alright, thank you. Okay, so jam berapa sekarang? 9.20. Okay, so itu ialah indices, introduction to indices kita. Okay, very simple lah sebenarnya. Tetapi soalan yang di contoh example 3 ni selalu juga keluar exam. Okay, dia suruh kamu simplifykan. Sebenarnya soalan ni senang je. Okay, tapi bila kita dah tengok banyak-banyak, kadang-kadang kita confuse. Okay, so biasakan. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena masterkan betul-betul properties of indices ni. Okay, alright. Kita pergi sikit kepada cert. Cert dekat sini, kalau kita tengok learning outcomes kita, explain the meaning of cert and its conjugate. So apa pula maksud conjugate dekat sini yang kita dah belajar dekat complex number tu, kenapa ada conjugate, apa dia, dan juga perform algebraic operation on sets, which is ramai yang akan buat common mistake dekat sini. Okay, sebelum tu kita tengok properties of cert. So dekat sini ada banyak sangat properties of cert. Okay, which is saya dah explain juga dalam beberapa kelas dalam untuk properties of cert. So kita ada, boleh baca lah kat situ semua sekali, kita pergi terus kepada example lah. Okay, alright. Macam saya cakap, kita punya contoh saya ada square root 3. Ini yang kita panggil sebagai cert. Okay, itu kita panggil sebagai cert. Ini kita panggil sebagai square root. Jadi sebutnya square root 3. Okay, so itulah maksudnya cert. Right, properties of cert. Let's say the first one. Kalau kita ada square root cube 5 to the power of 3, dia akan jadi 5 kat situ. Ya, nampak tak? Okay, so second properties, kalau kita ada square root 5 darab dengan square root 2, kita je simply boleh darab di dalam square root 5 darab dengan 2. Jadi kamu dapat square root 10 lah. Okay, properties yang ketiga, contoh kalau saya ada square root cube root 2 over 3, kita sebenarnya boleh pisahkan dia, cube root of 2 bahagi dengan cube root of 3. Okay. Dan yang seterusnya, kalau saya ada 2 square root 3 plus 3 square root 3, kita boleh tambahkan menjadi 4. 2 tambah 3 ialah 5. 5 square root 3. Okay. Benda yang sama. Square root 3, jadi boleh tambah macam biasa. Tetapi kalau kita ada darab, kalau saya ada 3 square root 2 multiply by 4 square root 3, apa yang kita akan buat ialah kita darab yang di luar
3 darab 4 kita dapat 3 darab 4 berapa? 12. 3 darab 4 dan yang di dalam juga perlu didarab, square root 2 darab 3. So kita dapat 12 square root 6 dekat situ. Okay, properties ni sangat-sangat penting. And then nak simplifykan, kita boleh simplifykan lagi lah. Okay, seterusnya kita ada additional rules kat situ. Yang ni samalah dengan yang tadi, square root A darab square root A kita dapat A. Square root 3 darab square root 3. Basically kalau kita guna rules yang tadi dapat square root 9, square root 9 ialah 3 lah. Okay, nombor 2 ni tak ada masalah. Nombor 3, ini antara yang selalu tersalah. Okay, contoh kalau saya ada square root 2 plus square root 3. Kamu expand macam biasa sahaja. Okay, expand macam biasa. Cuma bezanya dia ada square root. So square root 2 squared dia akan jadi 2. 2 darab square root 2 darab square root 3. Jadi square root 6 dekat situ. Dan yang terakhir sekali square root 3 squared kita tinggal 3. And then boleh simplify lah 5 plus square root 6. Cuba saya buat ni. Betul lah. Tertinggal 2 dekat sini. Okay. 2 times square root 2 times square root 3. So kita dapat 2 square root 6. Okay. Dan yang terakhir sekali ini ialah antara yang selalu salah. Okay. Kenapa salah? Sebab kamu salah expand lah. Okay, salah expand. Contohnya nampak dekat remark dekat sini. Saya letak sebab bukan untuk kamu buat Tolong jangan buat benda ni. Square root A plus B tak sama dengan square root A tambah square root B, which is kita pecahkan. Kita tak boleh pecahkan. Square root tu ialah satu rumah. Kamu tak boleh pecahkan ahli isi rumah kamu tu. Okay, sama juga macam log nanti. Okay, tak boleh pecahkan dia. Okay, alright. So, kita pergi kepada example 4 dan 5 lah. Kita habiskan dulu. Example 4 and 5. Okay, ini pun saya dah ajar dalam kelas, which is kalau kamu ingat kita ada sebut pasal perfect square. Perfect square. So 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square dan seterusnya. Kita ada 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Ini kita panggil sebagai perfect square. Okay, so bila soalan suruh simplify, okay, simplify square root 45. Lagi-lagi bila soalan kata without using calculator, maksudnya kena ada jalan kira lah. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu cari satu perfect square ni didarab dengan satu nombor untuk mendapatkan 45. Okay, contoh dekat sini, kita nak cari, nak simplifykan square root 45. Yang ada calculator, putih ataupun hitam, tekan square root 45, kamu dapat 3 square root 5 dekat situ. Okay, macam mana datangnya 3 square root 5? Which is sebenarnya datang daripada salah satu perfect square, which is kita pilih 9. 9 darab dengan berapa dapat 45? 9 darab dengan 5. Okay. Square root 9 darab dengan 45. Okay. So by using, darab 45 pula, darab 5. So by using one of the properties of set, kita boleh pecahkan ini menjadi square root 9 darab dengan square root 5. Which is square root 9 kamu tahu sama dengan 3. So simplifykan, dapatlah 3 square root 5 dekat situ. Okay, so ini ialah any perfect square lah yang kamu boleh bubuh. Sama juga square root 24 dekat situ. Saya tengok dekat senarai perfect square saya ni, apa yang saya boleh letak? Let's say kita tengok nombor 4. 4 darab dengan berapa dapat 24? Which is 4 multiplied by 6. Okay, and then we pecahkan dia, separatekan. So we have 2 square root 6. Okay. Alright, ini properties of set biasalah. Okay, square root 7, square root 7, 6 plus 2, we have 8 square root 7. Ini boleh cuba sendiri. Jawapan akhir ialah 3 square root 3.
Okey ke semua orang? Ada yang tertidur dah ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okey. Okay, Miss. Right. Okey. Masih ni, hidup masih. Oh, hidup masih. Bagus. So dekat sini 3 square root 7 darab 5 square root 7. 3 times 5 is 15 square root 7 darab square root 7 jadinya 7. 5 darab 7 dapatlah 105. Okay. Ada yang boring tengok benda-benda ni. Okay, tapi ini untuk kawan-kawan kamu yang masa SPM tu, masa dulu tak tahu, tak pernah dengar, bukan tak pernah dengar, tak pernah minat nak buat benda ni. Okay, kita sama-sama start daripada basic. Okay, kita belajar. Okay, last sekali. Okay, kita buat ni lah soalan last. 8 square root 2 darab dengan 5 square root 6 plus square root 2. Banyak sangat nombor dekat situ. So kita kena simplifikan dia. Darab masuk dulu. Ini darab dengan ini. Okay, 8 darab 5. Dapat 40. Square root 2 darab square root 6. Dapat square root 12. Ini darab dengan ini. Tambah 8 square root 4. Okay, 8 square root 4 ialah, square root 4 ialah 2. Okay. So, sini tak ada masalah, akan jadi 16. So ini belum simplifikan lagi, square root 12. Okay, kita tengok perfect square kita. Apa yang kita boleh nampak? 4. 4 darab berapa dapat 12? 4 darab 3. So kita letak 40 square root 4 times 3 plus 16. Okay, so 40 square root 4 darab square root 3 plus 16, which is square root 4 is 2 square root 3 plus 16. Which is kita dapat 80 square root 3 plus 16. Okay. So bila soalan kata without using calculator, macam saya cakap mesti kena ada jalan kira. Yes, kalau kamu tekan calculator kamu ini, kamu terus dapat ini. Betul. Okay. Tapi soalan kata without using calculator, jadi kena ada jalan kiranya. Okay. Alright. Okay, tepat 9.30. Nak saya sambung ke? Kalau saya sambung sampai pukul 12.30 malam kan? Okay, tak apalah, kita berhenti dekat sini. Nanti sama ada lecture seterusnya saya nak buat hari Selasa ataupun hari Khamis, nanti saya bagi tahu semula. Okay, kemungkinan saya akan buat hari Selasa lah, so Khamis kita tak ada lecture. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Alright, apa-apa nanti saya akan maklumkan. Boleh, Miss. Ada soalan? Ada soalan? Theodore. Tiada. Okay, kalau tiada soalan, Tak ada. tak ada. Miss, ada orang nak screenshot. Ada orang nak screenshot apa? Ini. Okay, alright. Kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk malam ini. Saya jumpa kamu esok dan minggu depan. Okay. Dan nanti saya akan bagi tahu juga kod untuk GC kita. Ya betul lah tu. Tak apalah, nanti lah dalam kelas lah saya bagi tahu. Okay, itulah. Itu saja. Thank you guys. See you guys tomorrow. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Good night, Miss. Thank you. Good night.